Eminent, credible, sustainable. A global revolution in a truly competitive millennium. Dedication and commitment are the essence in facing challenges and fulfill hopes. Intellectuals play the most significant role in the creation of frameworks for future sustainable development. This is the pledge of University Utara Malaysia. Management is the embodiment of University Utara Malaysia UUM. Management that is based on thought and intellectual, where art, science and craft meet. At UUM, the holistic educational ecosystems is not merely to produce alumni, but to lay the foundation for future leaders. Since its inception, UUM strives to produce graduates who are not only knowledgeable, but also thoughtful and devoted to their families and all stakeholders. With a high level of integrity, we hope that the contributions of UUM graduates to the religion, people, country, and also at the international level will bring positive impact now and also in the future. Emphasis is given to the advancement of the Fourth Industrial Revolution, IR 4.0. The world sees UUM as an institution of higher learning, equipped with a state-of-the-art facilities, smart campus enfolded by nature. UUM champions the voice of its students. It is the voice of future intellects. So as a student graduating, especially from University Utara Malaysia, which is actually the management university, we need to make sure that they are actually equipped with all this proficiency. If you look at the world now, people are talking about sustainability, go green. So UUM is in the right place, greeneries, and the environment is certainly very conducive to get the students to learn and to absorb knowledge. The educational reform has placed UUM as a credible institution regionally and internationally. Humanizing education becomes our focal point, thus giving a universal value to knowledge, virtue and service. Research and innovation by its academic fraternity are undertaken with seriousness, not merely to fulfill the academic requirements, but to be at the forefront in shaping the industry. More than 100 million ringgit worth of research grants invested and more than 7,000 academic publications in the field of management and business produced in the last 5 years. Facilities and amenities provided feature the latest in smart technology, complementing the tranquility of the lush green campus surroundings. First-class infrastructures within the exquisiteness and splendor of nature showcase the education ecosystems at its best. The facilities, the environment, actually creating individual or students who have holistic skills from the perspective of academic, professional, as well as the social skill. We believe in developing students holistically that can serve the society and country as its future leaders with the highest integrity and professionalism. I'm actually happy to see how exactly University Utara Malaysia have evolved itself to become a highly ranked university. University Utara Malaysia, over the past 3 decades, has earned its own place by providing the highest quality of education and is marching forward towards achieving greater success and greatness. With the various awards and accreditations received, the future is certain and bodes well for the university. The royal patronage with the Kedah Royal House indeed provides vital publicity for the important work done at the university and allows the enormous achievements and contributions to society be recognized.
UUM is a unique environment where the emphasis of the university is not just purely on academics. In this case, academics, sporting excellence, spiritual excellence, and by then, I guess we could live up to our motto of Ilmu Budi Bakti. I love UUM, and I'm proud to say that I graduated from UUM. UUM is the jewel valley of the North Malaysia. Ilmu Budi Bakti. We love UUM. University Utara Malaysia, the eminent management university.
Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti, ilmu budi dan bakti. Sarjana Muda Pengurusan Awam, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Sarjana Muda Komunikasi, Sarjana Muda Keuangan dan Perbankan Islam, Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif. Untuk makluman hadirin juga, pengambilan bagi sesi Oktober 2021 telah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 15 September 2021 bagi fasa 1. Justru, kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut, boleh melayari laman web rasmi pjj.psuem.my atau Facebook PJJ UUM. Selain itu, peserta yang menyertai program ini boleh mendapatkan ECJ kehadiran melalui pendaftaran secara online dengan mengimbas kod QR yang disediakan. Indah busana pakaian menantu serasi di padan, kain pelikat. Mohon doa pada yang satu agar majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpinkan oleh Saudara Muhammad Hidayat bin Nur Shah. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan nama-Mu yang menyembuhkan segala penyakit, dengan nama-Mu yang mencukupkan segala permintaan, dengan nama-Mu yang memaafkan segala dosa, dengan nama-Mu yang tidak dapat dimudaratkan oleh sesuatu, baik di bumi maupun di langit. Dan Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Rabbana, sesungguhnya hanya kepadamu kami rafakkan rasa syukur. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka Engkau berkatilah majlis kami hari ini. Tiada sesuatu urusan itu mudah, melainkan Engkau jadikannya mudah dan Engkaulah menjadikan kesukaran itu mudah apabila Engkau kehendaki. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau terangi bumi ini dengan matahari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Hidayat bin Rosyah atas bacaan doa tadi. Semoga program kita pada hari ini berjalan lancar dan dilimpahi berkat, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Yang Berusaha Meja Bersara Norzila binti Aziz selaku moderator pada hari ini untuk memperkenalkan barisan panel. Dipersilakan. Meja, suara tak dengar Meja? Mute. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan siaran langsung Facebook Live dan YouTube Live PJJUM pada pagi ini. Saya Meja Norzila Haji Aziz selaku moderator anda pada pagi ini akan menemani anda di sepanjang program Forum Jiwa Merdeka sempena Hari Kemerdekaan Malaysia ke-64. Pada forum pagi ini, kita akan bersama dua orang ahli panel jemputan iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Syuhaimi Esa dan juga Dr. Nur Azlah Syam Ramli. Baiklah, saya ingin memperkenalkan ahli panel yang pertama iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Syuhaimi Esa. Beliau dilahirkan di Keluang Johor, mendapat ijazah sarjana muda dan sarjana sastra dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperoleh ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Malaya. Beliau kini berkhidmat sebagai pensyarah di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB Universiti Malaysia Sabah sejak tahun 1998. Beliau pernah menjawat beberapa jawatan penting di Universiti Malaysia Sabah seperti Timbalan Dekan Akademik dan Haiwan Pelajar PPIB, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi PPIB dan juga penyelaras bagi kursus wajib universiti. Sebagai seorang pensyarah, beliau bergiat aktif dalam aktiviti pengajaran, penerbitan, pembentangan, penyelidikan dan khidmat sosial. Terdapat lebih daripada 100 hasil penerbitan dan beliau juga aktif dalam aktiviti penyelidikan dengan agensi kerajaan dan industri. Antara hasil buku yang telah diterbitkan termasuklah Ekonomi Orang Arab di Johor 1999, Hubungan Etnik 2011, Gagasan Satu Malaysia, Isu dan Cabaran 2013 dan Biografi Tun Razak Bapa Pembangunan Negara 2020. Beliau juga terlibat secara aktif bersama Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai perunding pembangunan kurikulum, buku teks sejarah KBSM di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, seterusnya saya nak masuk kepada ahli panel yang kedua iaitu Dr. Nur Azlah Syam Ramli. Beliau berasal daripada Sungai Petani Kedah, dianugerahkan ijazah sarjana muda sastra pada tahun 1997 dan ijazah sarjana sastra dalam bidang sejarah pada tahun 2015. Seterusnya, melanjutkan pengajian Doktor Falsafah dalam bidang sejarah juga di Universiti Kebangsaan Malaysia. Mula berkhidmat di UUM pada penghujung tahun 2001, pernah berkhidmat sebagai Ketua Unit Kenegaraan Malaysia, penyelaras kursus kenegaraan Malaysia dan penyelaras program ijazah sarjana muda sejarah gunaan. Bidang pengkhususan beliau adalah sejarah Malaysia, sejarah pembentukan perlembagaan Malaysia dan sejarah etnik. Kini, beliau merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah Universiti Utara Malaysia.
Tesis PhD Dr. Nur Azlah bertajuk Pembentukan Sejarah Kerakyatan dan Kewarganegaraan Malaysia serta impaknya terhadap tragedi 13 Mei 1969. So, terima kasih atas jemputan kepada dua-dua orang ahli panel ni. Jadi untuk maklumat ahli panel, kita akan mulakan forum kita kepada dua pusingan. Yang mana pusingan yang pertama, kita akan masuk selama 25 minit dan pusingan yang kedua dalam 15 minit iaitu dalam sesi soal jawab. Jadi saya nak terus masuk kepada pusingan yang pertama. Saya tujukan kepada Profesor Madya Dr. Suhaimi. Seperti kita tahu, kemerdekaan negara telah pun diperolehi selama 64 tahun dan ia diperolehi secara bijaksana dan kita tidak melalui peperangan dan tanpa pertumpahan darah. Ini sangat signifikan dan besar artinya sebagai sebuah negara bangsa. Jadi doktor, boleh terangkan secara sepintas lalu sejarah negara dan kaitkan dengan perlembagaan yang dianggap sebagai tiang seri negara sehingga kita dapat hidup aman, damai dan merdeka selama 64 tahun. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih pengurusi moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati moderator kita pada pagi ini iaitu Meja Besara Nozilah binti Aziz. Seterusnya kepada panel kita Dr. Nur Azlah Syam binti Rambali dan juga Dr. Khairul membantu kita dalam menjayakan program ini serta tuan-tuan dan perempuan sekalian. Berkaitan dengan tajuk yang diberikan itu adalah sesuatu yang ada kena dengan apa kita lalui situasi sekarang ini. Ini yang kita raikan bulan kemerdekaan. Bila kita berkatakan tentang bulan kemerdekaan, betapa pentingnya kita melihat kembali sejarah. Sejarah itu sebagai sesuatu yang kita anggap dia hidup dan bernyawa. Sebenarnya sedar tak sedar, kalau kita lihat di dalam slide saya ni, saya ada tunjukkan bagaimana kita dapat lihat di sini di bangunan Sultan Abdul Samad itu ada bulan berganti bulan, mereka kita tetap raikan dan kita raikan kemerdekaan itu dengan penuh semangat dan inilah yang kita katakan kemerdekaan itu sebagai sesuatu yang kita kena nyalakan, kena segarkan. Itu sebabnya dengan adanya walaupun kita ada musibah di sebalik COVID-19 dan juga PKP, tetapi yang nyata sekali kemerdekaan itu banyak membawa makna dan pengertian dalam kita menghadapi apa jua cabaran. Dan inilah yang kita katakan kita kena lihat merdeka itu sebagai sesuatu yang hidup, bernyawa dan kita perlu jiwai. Dan itulah di mana tanah tumpah negara kita, di situ perlu kita menghayati sejarah negara kita. Susulan daripada soalan moderator itu, kita dapat lihat bagaimana kita dapat meraikan dan juga kita dapat maklum tentang mereka kita. Kita perlu tahu dari segi sejarah tu, kita lihat daripada logo yang ada ni pun dah menampakkan tentang sambutan kita Malaysia Prihatin, dan wajah Tunku Abdul Rahman mengangkat tangannya itu. Tetapi apa yang saya cuba bincangkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan juga moderator, rakan-rakan sekalian, kita akan lihat dari segi sejarah tetapi apa yang tersurat daripada yang tersirat itulah. Dan ini bagi saya kita perlu tahu dan menghayati pengertian kemerdekaan dari perspektif yang bagaimana dia boleh hidup dalam diri kita. Baik, bila kita berkatakan tentang perjuangan kemerdekaan, kita tak dapat lari dengan peristiwa Malayan Union itu sendiri. Peristiwa Malayan Union itu sebagai satu yang kita anggap peristiwa penting bagi
ya, saya sebagai pekaji sejarah, Malayan Union itu sebagai ya, menyatukan terutamanya masyarakat Melayu. Ya, walaupun Sir Michael ya datang ke tanah air kita, tetapi ya ia dapat menterjemahkan pada rakyat kita ketika itu untuk bersatu. Ya, susulan itu kita dapat lihat bagaimana ya perkembangan seterusnya. Kalau tuan-tuan dan puan lihat dalam skrin ya, dalam slide saya ini, ya kita dapat lihat bagaimana Malayan Union itu ya uh, ya bagamana dari segi ciri-ciri Malayan Union itu sendiri. Ya, yang penting di sini apa yang tersirat saya nak jelaskan, ya. Bukan setakat apa catatan pada ciri-ciri itu, tetapi ya kita lihat bagaimana negara kita itu bermula. Ya, pada dasarnya, pada prinsipnya, ya, persoalannya, bila negara kita bermula, bila bangsa kita ya yang terdiri pada pelbagai kaum itu wujud, yang kita dapat terima sebagai warga negara yang terdiri pada pelbagai kaum itu di negara kita ini. Ya, inilah kita katakan titik mula yang kita kena terjemahkan. Ya, jadi kita lihat daripada ciri-ciri Melayu ini, ya, yang paling penting ialah pertama, iaitu gabungan negeri-negeri tanah Melayu itu daripada negeri Selat, negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Justru ya daripada situ kita dapat lihat union itu kesatuan. Maknanya ia menyatukan ya seluruh negeri tanah Melayu itu ya dalam di bawah satu pentadbiran, yang mana Kuala Lumpur itu sebagai pusat pentadbiran. Keadaan ini bina negara yang kita dapat lihat seperti seada yang ada sekarang ini. Ya, ini yang kita dapat lihat negara kita bermula. Ya, maknanya bila kita sebagai warga negara, tuan-tuan dan puan, kita kena maklumlah. Ya, bila orang tanya bila tahun negara kita wujud, seperti Malaysia moden yang kita dapat saksikan sekarang ni. Jadi tahun 1946. Itu. Walaupun kita ada belajar di sekolah, mungkin kita dah lama, dah lupa dah mungkin. Ya. Jadi ini perlu kita hayati dan kita ingati. Ya. Dan yang kedua, paling penting daripada Melayu ini juga, ya, kita dapat lihat semangat kebangsaan untuk usaha kemerdekaan itu lagi teratur. Ya, dan ketika itu ya kita dapat lihat bagaimana bagi saya ia dianggap sebagai roh peradaban Melayu itu, ya, menunjangi pemikiran orang-orang Melayu untuk bersatu, ya, yang tak pernah berlaku sebelum Perang Dunia Kedua. Ya, kecuali ya, zaman penjajahan, sebelum penjajahan itu alam Melayu itu kita tahu ada Melaka dan seterusnya itu, ya, Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan dan seterusnya. Tetapi penyatuan kita untuk menentang penjajahan secara totalnya, secara tuntasnya, itulah yang kita katakan tempoh masa 1946. Dan pada masa yang sama, kalau kita lihat dari segi bangsa pula, orang Melayu ketika itu susah nak terima ya hakikat tentang apatah lagi dengan jus solid itu, ya, begitu mudah bagi masyarakat bukan Melayu memperolehi kewarganegaraan. Jadi di sini ditolak, ya. Dan justru itu Sir Edward Jenn pun kalau kita dapat lihat gambar dengan misai tebalnya itu, moderator, ya, kita dapat lihat, ya, nak kata bengis orang ini sekali pandang, ya, boleh tahan juga bengisnya. Okey. Jadi, ya, ketika itu orang Melayu atas UMNO bersatu bersama dengan Sultan, ya, Sultan-Sultan di tanah Melayu itu untuk ya ketika itu British dah dapat tafsirkan bahawa orang Melayu bukan lagi menentang Malayan Union tetapi menentang British. Inilah yang kita dapat lihat daripada semasa lalu sejarah kita. Yang kita dapat lihatlah daripada gambar yang ini. Mana yang tak ada, yang tak tengok yang dia, bolehlah tengok di skrin ya. Masing-masing guna handphone besarkan skrin tu, lihat. Ya, betapa kita dapat lihat ketika itu bukan saja yang dewasa, yang kanak-kanak pun. Ya, kalau orang dulu, ya, budak-budak pun bersedia untuk kata orang menghidupkan suasana usaha kemerdekaan, apatah lagi kita yang aman damai ini. Betapa perlunya kita untuk bersatu. Ya, ini yang kita pengertian maksud di sebalik yang tersirat itu. Ya, dan ketika itu dalam erti kata bagi masyarakat bukan Melayu itu, Cina dan India dari segi kewarganegaraan belum dapat secara total diabsahkan. Ya, dan ya kita dapat lihat bangsa
Malaysia yang pelbagai kaum itu belum kita dapat lihat permulaannya itu. Tetapi persoalannya bila mula bangsa Malaysia itu. Jadi di sini ya kita dapat lihat ini pun statement yang penting. Kita lihatlah ya muka-muka dalam skrin kita ni ya. Saya ada share ya wajah-wajah pemimpin kita adalah pegawai British, ada yang bersongkok, ada yang pakai mereka berbaju Melayu, segak kan. Begitu sekali ya dalam usaha untuk membincangkan tentang penggubalan Perlembagaan Sultan Melayu 1948 ya yang melibatkan raja-raja Melayu, pimpinan UMNO dan pegawai-pegawai British ketika itu. Ya. Jadi ya inilah suasana ketika itu yang mana intipatinya kat sini ialah ya kita dapat lihat bagaimana kita boleh secara bijaksana dan hikmah untuk memastikan kita memperoleh kemerdekaan itu secara bukan pertumpahan darah tetapi berasaskan kepada rundingan yang sangat bijaksana dan luar biasa. Inilah yang kita harus warisi ya. Apa-apa isu semasa pun ya, maknanya apa pemimpin kita buat ketika itu walaupun kita berdepan dengan penjajah British itu ya sebagai suatu kuasa besar, tapi bagaimana kita menjalankan melaksanakan itu usaha kemerdekaan secara hikmah. Inilah yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita yang kita anggap luar biasa. Ini. Baik. Persekutuan Tanah Melayu 1948, apa intipati yang kita perlu tahu berkaitan dengan sejarah hutan lalu negara kita yang perlu kita tahu? Pertama ialah ya bukan sahaja tentang raja perperbelangaan ya tetapi juga berkaitan dengan bangsa Malaysia. Pertama kali dalam sejarah orang Melayu mengabsahkan kedudukan masyarakat Cina dan India sebahagian daripada ya penduduk negara ini ketika itu. Ini mulanya. Ya, ada timbang tara ya kat sini. Itu sebabnya ya kita dapat lihat tunjang apa pembentukan negara bangsa kita ialah pada orang Melayu itu sendiri. Ya, ini. Jadi yang menyokongnya ialah kaum-kaum lain ini. Ini yang kita dapat lihat. Jadi ya keluarga negara itu diperketatkan dan kita dapat lihat ya daripada union tukar kepada federation atau persekutuan ya dan Singapura itu diasingkan ya dan kita dapat lihat inilah rupa bangsa negara bangsa kita ya yang mana dari perlembagaan ini dapat menterjemahkan segala-galanya ya jadinya sekarang lagi yang penting di sini natijahnya bagaimana British boleh mengiktiraf raja ya majlis raja-raja ya betapa perlunya generasi baru juga mengiktiraf raja ya sebagai raja berperlembagaan dan majlis raja-raja ya maknanya jika kuasa besar seperti British boleh mengiktiraf mengapa kita tidak inilah yang kita kena hayati jiwai ya supaya kita terus hidup dalam aman sejahtera ya dan ini lagi kita dapat lihat ya kalau kita lihat sudah lalu sejarah negara kita ini ya berkaitan dengan anggota Suruhanjaya Ring. Ini kenapa saya perlu ketengahkan di sini? Ya, sebabnya ya perlu kita ketengahkan kerana perlembagaan kita ini begitu adil, sama untuk semua kaum. Ya, sebenarnya kerana ya ia digubal oleh mereka yang dilantik betul-betul proporsional. Ya, Suruhanjaya bebas. Ya, yang diketuai oleh Lord Ridley. Kita kalau dulu belajar kita tentu dapat ingatlah dalam buku teks sekolah kan ya pemimpin-pemimpin ni ya semuanya orang luar. Ada ke muka Tengku Abdul Rahman di sini kita tengok? Ada ke muka Tun Razak? Ada ke muka Datuk On Jaafar? Ada ke muka wajah Tan Cheng Lock, Isi Tuan Singgam? Tak ada kan? Semua orang luar. Inilah kita dapat lihat gambar ni. Ya, jadi ni nak memastikan perlembagaan kita itu adil. Tak siapa pun boleh mempertikaikan perlembagaan kita. Ya, yang pertikaikan ada pun kalau kita tengok dalam media sosial ya orang kita, ya orang Malaysia itu sendiri. Ya, di peringkat antarabangsa di luar negara kita tak ada pun yang mempertikaikan perlembagaan kita. Mengapa pula kita perlu mempertikaikan? Ya,
Sebab itu sebabnya kalau kita lihat daripada ini pun semua nampak wajah-wajah orang luar. Bukan warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Supaya perlembagaan kita itu sifatnya adil. Kenapa perlembagaan kita ni moderator sifatnya seperti kata orang tu ada double standard bagi masyarakat Melayu bukan Melayu kan? Kemudian kenapa dalam perlembagaan kita kenapa Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, kenapa tak boleh bahasa-bahasa lain? Jadi kadang-kadang dalam media, kadang-kadang cara kita melaksanakan itu kita tak pasti pada perlembagaan. Kalau betul-betul moderator, mereka ni mana tak puas hati tu, gali kubur orang yang ada dalam yang terlibat dalam Suruhanjaya Red ni. Kita patah-patahkan tulang dia. Kalau kita tak puas hati begitu. Senang kan moderator kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini maksudnya. Erti di sebalik kemerdekaan yang perlu kita hayati bahawa perlembagaan kita itu murni sifatnya. Takkan mungkin kita boleh aman sejahtera yang ada sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanpa ada perlembagaan sedemikian yang adanya. Itu yang penting di sebalik yang saya nak terjemahkan. Baik, terusnya kita dapat lihat di sini berkaitan dengan rombongan ke London, pimpin-pimpin kita lihat wajah Tengku Abdul Rahman, dia berbaju Melayu, segak cantik. Percayakah anda bahawa Tengku sampai akhir saat-saat untuk berucap cara dia berpakaian macam mana. Jom kita tengok sama-sama dalam slide kita ni. Baik, ini di kota London, Tengku berebut pen tu, tak sabar nak memastikan British memberikan kemerdekaan kepada kita. Sangat popular gambar ini. Saya yakin begitu besar makna untuk kita tahun 1956. Dan bila kembali ke tanah air, kita dapat lihat kota Melaka pertama kali diisytiharkan tarikh kemerdekaan negara kita. Nampak di belakang gambar tu. Kota Formosa kan. Jadi di sinilah yang kita dapat lihat bagaimana Melaka, kenapa tarikh kemerdekaan itu dipilih Melaka. Tentu kita tahulah 1511 kota Melaka jatuh ke tangan Portugis, kuasa barat mula bertapak selama 446 tahun di negara kita. Dan kita dapat lihat Tengku Abdul Rahman pakai baju Melayu juga, segak dan berbicara, berucap di depan orang ramai tentang tarikh kemerdekaan negara kita yang kita anggap sangat keramat ini. Dan pada malam itu kita dapat lihat walaupun di sini tak nampak bulan, gelap aja, ini suasana malam. Malam 31 Ogos, cuba tengok jam. Mana yang masih berdiri, masih berjalan, masih itu cuba duduk tengok sekejap, besarkan skrin dalam skrin kita tu. Berapa tu kita tengok di jam bangunan Sultan Abdul Samad 12 pukul berapa dia? 12 3 minit 4 minit kan. Jadi kita dapat lihat menandakan bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan. Bermakna kita dapat melihat bagaimana kemerdekaan itu begitu besar maknanya bukan sahaja kepada orang Melayu tetapi juga kepada kaum-kaum lain Cina dan India yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita. Jadi kita kena faham tentang sejarah ini yang begitu penting untuk kita. Lantaran itu, apa makna di sebalik selepas 2021 kita ni sekarang ni tahun 64 tahun kita merdeka, kita dapat lihat lafaz kemerdekaan itu diisytiharkan oleh Tengku Abdul Rahman. Merdeka sebanyak 7 kali, ia menandakan gema kemerdekaan 7 lapisan langit tanah Melayu diumumkan kemerdekaan tersebut. Dan kita dapat lihat bangunan besar di sebelah itu sebenarnya ialah melambangkan tentang Tengku melafazkan mengangkat tangan kemerdekaan dalam untuk bangunan Kuala Lumpur di Kuala Lumpur PNB 118 Tower is about to be completed. Tak lama lagi siap kan, second highest in the world. Baik, ini tadi Tengku Abdul Rahman pakai baju warna apa, inilah selepas kemerdekaan itu 5 Ogos 1957, ini
ya, gambar ini diambil, ya, dan kita dapat lihat Tengku tak lepas lekan daripada pakai baju Melayu kita. Kadang-kadang elok juga pakai baju Melayu seperti kemerdekaan ni kan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini perlembagaan kita, ya, kita pun maklum, ya, kita dah jelaskan tadi, ya, dan kita boleh kita pun dah banyaklah, ya, kita dah tahu tentang tentang kedudukan sultan, pembentukan kerajaan, kewarganegaraan dan seterusnya, ya. Dan tentu sekali kita tak dapat lupa juga tentang pembentukan Malaysia, ya, Sabah dan Sarawak, ya. Dan ya, dari sini kita dapat lihat juga, ya, bagaimana perjanjian Malaysia, ya, ditangani pada 9 Julai 1963. Ia merupakan perjanjian bersifat antarabangsa, ya, dan ya, ia sebagai satu jajaran, ya, kepada kemerdekaan negara kita. Itulah sebentar lalu tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan kemerdekaan negara kita, ya. Apa yang bagi saya, bagaimana kita perlu menjiwai dan dari tersurat kepada tersirat. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada ahli panel Dr. Syahimi. Jadi saya nak lontarkan soalan kedua kepada Dr. Syahimi. Bagaimana kita dapat menjiwai kemerdekaan itu dalam konteks modal insan sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi bagi menghayati pendidikan sepanjang hayat? Jadi persilakan Dr. Baik, ini sesuailah dengan bagaimana usaha PEACE, ya, UUM, ya, sebagai wadah kepada salah sebuah institusi pengajian tinggi awam, ya, dan kita lihat seperti soalan yang dibuka oleh moderator kita, ya, jiwa merdeka dan modal insan itu adalah satu yang kita katakan begitu signifikan, ya. Yang mana kat sini kita dapat lihat bagaimana kita, di mana kedudukan kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana di manakah kedudukan moderator dan juga rakan-rakan yang lain, ya, tentang kedudukan kita di mana? Ya, adakah kita kelas pertama, adakah kita kelas pertengahan ataupun kelas ketiga? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang digariskan oleh Pelan Strategi Pengajian Tinggi Malaysia, ya, yang ketiga tu berpotensi untuk berubah mula berfikir secara serius, boleh menerima cabaran, menilai keupayaan diri. Adakah kita, ya, jiwa merdeka pada kita menilai diri kita itu, ya, di kelas ketiga? Adakah mungkin berfikiran kritis kita, ya, menerima perubahan sikap terbuka berkeupayaan untuk berfikir? Ini, ya, kita dapat lihat tahap yang lebih di atas. Dan di mana kelompok yang kita katakan kelompok yang sebelum mencapai kemuncak, ya. Dan yang ketiga ialah pemimpin, pemikir, pemimpin berwawasan, intelektual dan komited, berani mengambil risiko. Maknanya, ya, kita dalam erti kata yang sebenar ialah kita dapat terjemahkan diri kita tentang merdeka itu untuk membebaskan bahawa minda jiwa raga kita untuk terus maju. Kita mengetuai segala-galanya dan kita leader lah, ya, dalam apa jua aspek kehidupan kita. Ya, dan kita katakan, ya, modal insan ini, ya, begitu penting, tak dapat lari dalam konteks ilmu pengetahuan itu. Ya, kita sedaya upayalah, ya, sebab bila ilmu mesti kita digandingkan ilmu fizikal nampak, ya, macam bidang-bidang sains sosial ke sains teknologi atau sebagainya, tetapi juga kita dapat membina akhlak kita. Ini, ya, yang mana sesuatu yang kita rasakan begitu signifikan terhadap diri kita, ya, kita dapat membezakan mana yang baik, mana tidak, mana yang diterima oleh agama, mana yang tidak, mana yang kita dapat diterima oleh masyarakat kita atau sebaliknya. Ya, dan tentu sekali lah kita nak mengukuhkan jati diri kita. Kalau kita tidak memahami pengertian merdeka pada diri kita, ya, itu maka kita belum kukuh tentang keterampilan kepribadian kita itu. Ya, dan kita, hal yang paling penting, kita bukan saja baik di dalam tetapi juga baik di luar. Kita kreatif dan kita kritis. Kita bukan saja pengguna tetapi mencipta teknologi demi negara kita. Ya, jadi bagi saya,
moderator dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendidikan adalah memacu minda kemerdekaan. Ini tak dapat lari. Selari dengan apa yang cuba diketengahkan oleh PIS itu sendiri, iaitu pendidikan sepanjang hayat. Kalau kita lihat daripada di skrin kita ini, oleh George McLaurin, the first black man admitted to the University of Oklahoma in 1948. Dan kalau kita lihat daripada ni, kata dia apa senjatanya. Kalau kita ni dalam erti kata, weapon capable of the transforming the world is education. Pendidikan. Jadi pendidikan adalah nadi kepada minda merdeka, nadi kepada jiwa merdeka, dan bagi saya, tuan-tuan dan perempuan, mana yang belum dapat, kata orang tu belum, kita masih first degree, elok-elok kita sambung belajar ke second degree dan seterusnya peringkat PhD lagi tinggi. Itulah yang kita dapat lihat betapa pentingnya kita memerdekakan diri bahawa kita nak terus maju ke depan. Sesuailah kita dengan tema kita, Malaysia Prihatin. Saya kembali semula kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Syami atas penerangan tadi tentang sejarah dan juga apakah peranan yang perlu dimainkan oleh institusi pengajian tinggi dari segi membina minda pertama atau minda individu kelas pertama di Malaysia ini. Okey, kita berhenti rehat sebentar untuk memberi laluan kepada pihak penganjur. Diminta Pak Penganjur, saya serahkan kembali kepada pihak penganjur. Pernah anda terfikir nak sambung belajar ke atau nak kerja? Macam mana nak mulakan dulu Kerja dulu ke atau terus belajar? Peningnya. Jangan pening-pening. Tenang. Jangan kusutkan kepala. Dengar ni, konsep pendidikan sepanjang hayat sebenarnya sangat luas. Konsep ini termasuk proses pendemokrasian yang memberi peluang seluas-luasnya kepada setiap individu tanpa mengira kelas sosial, kaum, umur dan jantina. Tapi kita tak ada masa. Macam mana? Sebenarnya, ia menekankan kepada proses pembelajaran kendiri dan bukannya proses pengajaran. Bahan-bahan dan pedagogi yang digunakan sangat sesuai dan mesra pelajar. Waktu belajar juga fleksibel dan kurikulumnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan keperluan semasa. Kalau macam tu, macam mana saya nak teruskan? Kalau nak tahu, kita boleh belajar secara formal seperti di sekolah, institusi pengajian dan pusat latihan vokasional. Ataupun secara tidak formal iaitu berdasarkan pengamalan dan latihan di tempat kerja masing-masing. Pendekatannya boleh dipelbagaikan supaya mudah diakses pelajar seperti pembelajaran ataupun kursus secara pos. Macam menarik. Tapi ada tips ke nak sambung belajar? Ringkasnya, pendidikan sepanjang hayat ialah suatu proses pembelajaran yang berterusan bagi tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seseorang. Pertama, menguasai kemahiran pengurusan masa. Kena urus, bahagi dan atur masa seharian supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kedua, menguasai kemahiran membaca. Penting untuk mendapatkan maklumat dan fakta tentang sesuatu perkara. Ketiga, menguasai kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara berfikir dan terancang untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, menguasai kemahiran dan pembelajaran kendiri, mempunyai akses belajar secara kendiri dan berdikari mengikut minat, keperluan dan keupayaan sendiri. Oh ya ke? Ada isi borang tak? Maklumat di hujung jari je. Jom. Okay, silakan yang berusaha meja. Okey, kita kembali semula kepada forum bicara. Tadi kita nampak tentang pendidikan berterusan yang dilihat pada iklan tadi. Okey,
Kita masih lagi dalam pusingan pertama, tetapi kita tuju kepada ahli panel yang kedua pula. Okey, proses pembentukan negara berdaulat ini bukannya bermula setahun dua sebelum laungan Keramat Merdeka pada 31 Ogos bergema. Ia sebenarnya telah melalui tempoh pembentukannya yang lebih panjang daripada itu. Selepas mencapai kemerdekaan, kepimpinan negara mula melihat kepada cabaran baru, iaitu bagaimana membentuk acuan terbaik untuk membina negara bangsa. Oleh itu, persoalan saya kepada ahli panel yang kedua, bagaimanakah membentuk negara bangsa dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kewujudan negara bangsa? Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Meja Bersara Dr. Nozilah binti Aziz selaku moderator. Salam bulan kebangsaan ya dan juga salam kemerdekaan kepada panel pertama kita, ya jauh datang dari jauh ya, Profesor Madya Dr. Muhammad Suhaimi Isa, jauh di hati tapi dekat di mata sebenarnya ya. Okey, dan juga kepada tim Dr. Khairul ya. Terima kasih PACE kerana menjemput saya ya, memberi peluang kita kata apa ni, menyertai ya program ulung lah yang pertama dianjurkan oleh PACE dalam bagi forum kemerdekaan ya pada tahun ini. Baiklah ya, bila kita nak membicarakan tentang pembentukan negara bangsa, saya tertarik dengan apa yang dibawa oleh Dr. Muhammad Suhaimi ya. Bila kita melihat sejarah ya, kita melihat bahawa sejarah sebenarnya perkara yang peristiwa yang telah berlalu. Ya. Tetapi sebenarnya ia memberi laluan kepada masa kini dan juga dia boleh meramal masa depan. Jadi di sini sejarah adalah satu pada elemen yang kukuh untuk kita melihat kesinambungan negara kita. Ya. So dalam berbalik kepada pembentukan negara bangsa, kita telah melalui satu fasa kemerdekaan. Okay. Sekejap ya, saya kongsi slide. Okay. Kita telah melalui satu fasa kemerdekaan. Ya, iaitu fasa menuntut negara ini, kita telah berjaya. Dan sekarang ini pada saya adalah masanya untuk kita berada dalam satu fasa bagi menjaga negara kita. Bagi kita kekalkan negara kita supaya generasi kita tahu, oh inilah negara kita. Ya, sebelum saya bawa slide saya ya, untuk terjemahkan lagi tentang negara bangsa ini, saya tertarik ya, saya nak berkongsi dengan tuan puan-puan semua ya, berkaitan dengan satu kata-kata ya, indah bagi saya, ini daripada rakan saya Profesor Madya Dr. Rohani Haji Abdul Ghani. Sepintas lalu ya, saya terlihat di dalam FB beliau, kata-katanya begini ya, merdeka membawa makna tersendiri penuh nostalgia. Negara ibarat rumah, terlalu rapi tetamu segan nak singgah. Terlalu berselerak malu pula tuan rumah. Seperti juga rumah, ada yang bocor di mana-mana. Sebersih pun sekali-sekala bilik air berbau juga. Itulah sifat sebuah negara. Walaupun bukan semua sempurna, di sinilah sebenarnya kecintaan kita. Kerana Malaysia adalah tanah tumpah negara kita semua. Menarik saya baca ya. Aduh, memang idea benar ya daripada sahabat saya ya. Dan saya bawa ya dalam slide saya ni, bila kita lihat ya, yang bertanda merah, tulisan merah ya. Apabila kita tak mampu memberikan yang terbaik bagi negara, agama maupun keluarga, maka tancapkanlah dengan sifat jujur, peduli dengan rakyat dan pada diri sendiri. Ini saya nak kita bawa bersama-sama dalam saya menelurusi slide saya, pembentangan saya, supaya kita berpegang kepada ini. Ya, kerana kita tak mampu jadi sesempurna, tetapi kita boleh melakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Okey ya. Ini saya bawakan, sebenarnya ini bukanlah kata-kata Tunku, tetapi saya tertarik dengan kata-kata ini ya. Perjuanganku lebih mudah kerana mengusir penjajah. Ini kita berbalik kepada perjuangan yang dibawa oleh dalam peristiwa sejarah yang telah berlaku di negara kita. Perjuanganmu akan lebih sulit kerana melawan bangsamu sendiri. Di sini letaknya sebenarnya bagaimana kita nak membina sebuah negara bangsa. Dalam perubahan ataupun fasa daripada menuntut negara telah wujud negara, dan bagaimana fasa kita sebagai bangsa Malaysia untuk kita menjadikan negara kita ke arah yang kita impikan semua. Ya, ke arah mimpi yang satu, kita ada satu misi, visi yang sama. Gambar ini Tunku Abdul Rahman saya letakkan supaya ini sebagai satu jiwa merdeka kita ya.
Okey, slide ini juga ya, saya mula dengan banyak kata-kata, seronok pula ya kata-kata ini ya. Kemudian slide ini ya, menceritakan tentang bagaimana gambaran ya, ini daripada kartunis slide ya. Lihat di bawah satu payung Malaysia, pelbagai kaum berada di bawahnya. Ya. Jadikan perbezaan sebagai sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara agar terlihat indah dengan banyaknya warna. Dan janganlah menjadikannya sebuah perbezaan sebagai kesombongan akan rasa paling benar dalam berfikir dan bertindak. Ini kita kata kita merujuk kepada kaum yang ada, ya, etnik ada di negara kita. Kerana perbezaanlah yang mengakibatkan perpecahan yang membuat bangsa dan negara lemah. Ya, merdekalah kita. Okey, ini kata-kata saya tujukan supaya kita akan lihat nanti bagaimana negara bangsa yang akan kita bawakan nanti ya. Okey, dalam pembentukan negara bangsa, kita tak boleh lari daripada menterjemahkan apa itu negara bangsa, ya, konsepnya, sedikit sejarah perkembangan dan juga cabaran. Yang mana dalam sejarah perkembangan kita akan lihat juga faktor ya, persoalan moderator tadi, apakah faktor yang membentuk kewujudan negara bangsa ini. Alright, okey. Dalam negara, bila kita lihat negara bangsa ya, memanglah mudah ya, kita nak melihat maksud negara bangsa. Jadi mungkin ada yang merasa kabur negara bangsa. Jadi nak memudahkan bicara atau nak memudahkan takrifan, saya pecahkan negara bangsa kepada negara dan bangsa. Jadi dari elemen pemahaman konsep ini, barulah kita boleh tahu sebenarnya apa yang kita maksudkan dengan negara bangsa. Ya, okey, dari segi definisinya, negara ini adalah satu unit politik yang ada kedaulatan dan tanggungjawab dan kuasa menjalankan pentadbirannya sendiri. Ya, manakala elemen negara bermaksud keempat elemen ini perlu ada. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Profesor Mahir Dr. Suhaimi ya sebentar tadi ya. Kita ada penduduk, kita ada sempadan, kita ada kerajaan dan kita ada kedaulatan kita. Okay, ini elemen yang kalau tiada empat ini maka tak adalah negara. Dan kita Malaysia telah ada meliputi atau melengkapi keempat-empat ini. Dan kita telah membina negara kita. Ya. Okey, jadi dari sisi bangsa pula, kita lihat merupakan satu unit politik yang ada kedaulatan dan tanggungjawab untuk menjalankan pentadbirannya sendiri. Dan dalam elemen negara, perlu ada keempat ini ya, penduduk, sempadan, kerajaan dan kedaulatan. Dan dalam elemen negara ini, pada saya, kita juga telah memenuhi dan inilah yang tuntutan ataupun kita nampak kewujudan sebagai bangsa Malaysia, sebagai kita kata negara Malaysia dan juga sebagai apa yang kita harapkan daripada elemen negara ini, kewujudan keempat-empat ini memenuhi ya negara kita. Manakala bangsa pula merujuk kepada kewujudan kumpulan manusia. Ini kita boleh lihatlah semuanya, segala jenis muka ada di negara kita. Ya, ni yang saya katakan, ya, saya selalu kata kepada pelajar saya, kita ni tanpa anda sedari ada sebuah negara yang paling unik. Ya, segala jenis muka kita ada di negara kita. Ya, kewujudan kumpulan manusia tertentu dengan diikat oleh beberapa ciri persamaan. Sama ada berasaskan kelahiran ke, keturunan ke atau unsur-unsur jasmani, politik dan sosial. Dan saya nak bawa ya, bagaimana kita nak fahamkan lagi maksud bangsa ini dibawakan oleh Tun Dr. Mahathir ya, pada semasa beliau menjadi Perdana Menteri yang pertama kali, yang mengatakan bahawa bangsa Malaysia ya merupakan satu kita kata penghasrat ataupun impian kita untuk membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mempunyai satu masa depan yang sama dan dikongsikan bersama. Ya. Bangsa ini mestilah sejahtera dan bersepadu baik dari segi wilayah atau kumpulan etnik, hidup dalam keadaan harmoni dan berkongsi dengan cara yang sebenar serta adil. Dan bangsa inilah hendaknya terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang kesetiaan politiknya serta kebaktiannya tertumpu kepada bangsa tersebut. Jadi kita akan lihat nanti bangsa Malaysia yang diimpikan dahulunya oleh Tun Dr. Mahathir, adakah kita telah mencapainya? Adakah kita dalam proses ke arahnya atau bagaimana? Ya, kerana kita nak membentuk anak bangsa Malaysia satu negara satu bangsa, adakah semudah selepas kita dapat negara ataupun kita sebenarnya kena melalui satu proses liku jalan yang sukar untuk kita meneruskan negara bangsa kita ini. Okey, ini yang pada saya utama, keutamaannya dalam kita nak membicarakan tentang negara bangsa.
perlu ada asasnya dulu. Dan dalam setiap kita kata apa ni, apa sahaja keperluannya, kita perlu ada asasnya. Tanpa asas inilah kita tak boleh nak letak di mana kan. Contohnya kalau kita nak bina rumah kan. Kalau kita tak ada asasnya, platformnya, bagaimana kita nak letakkan tiang dan sebagainya, bumbung tingkap dan sebagainya. Jadi di sini ya asas kewujudan negara bangsa kita. Yang pertamanya, masyarakat bersatu padu tanpa faham perkauman. Ini saya bawakan daripada kita kata apa ni, impian ataupun inspirasi Tun Dr. Mahathir yang dimaksudkan dengan bangsa Malaysia itu. Masyarakat bersatu padu tanpa faham perkauman. Realitinya kali sekarang ini ya, mampukah kita, adakah kita ke arah ini? Masyarakat bersatu padu tanpa faham perkauman. Ya. Yang keduanya, ideologi demokrasi liberal. Bermaksud di sini ideologi demokrasi liberal ini bagaimana rakyat, keseluruhan rakyat menerima satu ideologi demokrasi. Demokrasi liberal ini merupakan satu kita konsep ideologi yang kita boleh terimalah dalam konteks seluruh dunia. Ya, kita tahu di negara Rusia dia ada elemen ya. Kita konsep negaranya. Tapi demokrasi liberal ni adalah kita kata apa ni, menjadi satu pegangan kebanyakan negara di dunia. Jadi ideologi demokrasi liberal ini bermaksud kalau rakyat di negara kita berpegang kepada ini, maka kita di bawah landasan yang betul. Dan yang terakhir, kepercayaan pada pemerintahan dan undang-undang negara. Inilah ya sekarang ini pada saya 64 tahun kita merdeka. Ya, pada saya kita tak perlu ada isu ini dah. Kerana kita dah membentuk negara kita. Nak membentuk negara bukan satu perkara yang mudah. ABC dapat tidak. Tetapi bagaimana tunku dan kepimpinan yang lain berjuang. Ya, kita kata menerusi walaupun mungkin anak muda mengatakan Allah hanya apa menggunakan pena. Bukan mudah pena nak ditulis. Bukan mudah. Laluannya tanpa melalui satu kefahaman atau fakta sejarah, kita tak boleh. Kita tak boleh nampak, boleh kita bayangkan. Tapi itu realitinya. Pada saya, bila kita membicarakan tentang konteks ini, kita jangan sekali-kali melepaskan sejarah itu. Sejarah wujud di mana-mana. Ya. Dalam konteks kefahaman ilmu, setiap ilmu kalau kita nak mempelajari sesuatu ilmu dengan lebih baik, kita perlu melalui sejarahnya. Kita perlu mengetahui sejarahnya. Macam identiti kita lah. Ya, kita rasa kita adalah, contoh saya lah, orang Melayu. Tapi tak pernah ke kita terfikir, siapa ayah saya, mak saya, orang mana, asal mana, kita mesti tertanya. Ya, kita mesti tertanya, kita nak tahu background kita, sejarah kita. Mak saya daripada Johor, daripada Perak, mungkin ada mak maklumkan kata berdarah Bugis. Ya, ayah saya daripada Negeri Sembilan Melaka, berdarah Minangkabau. Itu yang saya tertanya ya, di rumah saya, ayah saya bina rumahnya, ada satu lambang Minangkabau. Itu kan, saya pun tertanya rupanya ini. Bermaksud di sini, setiap daripada kita pastinya akan tertanya kan, mak ayah jumpa macam mana kan. Benda yang simple tapi itulah sejarah. Kita nak lihat asasnya. Jadi pada saya tiga asas ini kalau tak ada, kalau tiada pada mata rakyat Malaysia, maka pulanglah kembali ke pangkal jalan. Ya, lihatlah balik asas ini ya, supaya kita dapat bersatu dalam satu visi yang sama untuk membentuk negara kita ya. Dan dalam mewujudkan negara bangsa ini sebenarnya kita banyak likunya ataupun kita kata kita perlu ada fasanya ya. Slide saya ada selepasnya tapi saya nak bawa dulu supaya kita mudah faham ya. Untuk kita membina negara bangsa, yang pertamanya kita kena bina negara. Okey, kita dah ada Malaysia, negara yang kita sayangi. Dah wujud dah kemerdekaan. Kita dah sambut dah 60 tahun dah ya kemerdekaan kita. Bina bangsa, yang kedua bina bangsa. Okay, nation building. Okay, bina bangsa inilah pada saya satu isu ataupun saya rasa satu kefahaman yang perlu kita kata apa ni, setiap warga yang Malaysia hayatinya. Negara bangsa. Bina bangsa. Bagaimana nak bina bangsa ini? Adakah kita dalam proses mencapai atau kita dah melaluinya? Kita kata ada banyak pandangan je tentang pembentukan negara bangsa, tapi saya bawakan pandangan yang sebenarnya kita ini, saya masih persoalkan negara kita. Kita boleh persoalkan di hujung nanti. Adakah kita telah mencapai negara bangsa? Adalah kita telah telah membina bangsa dengan baik ataupun tidak? Ya. Yang ketiganya penyertaan rakyat dan keempatnya ataupun fasa keempat politik atau pengagihan nilai dalam masyarakat. Ini fasa untuk kita membina negara bangsa. Jadi fasa pertama selesai. Jadi fasa kedua ni pada saya paling penting untuk kita hayati.
Okey, jadi dalam kita nak mewujudkan ataupun kita nak melihat faktor yang mempengaruhi negara bangsa, ada 3 elemen ini yang perlu kita hayati ya. Yang pertamanya nasionalisme. Yang keduanya patriotism dan yang ketiganya integrasi. Ya, bila kita menceritakan tentang nasionalisme kan, ramai menyatakan, yalah kita ini kan, nasionalisme itu satu perjuangan yang dah lama dah. Dulu tok nenek kita dah memperjuang dah. Kita tahu Mat Kilau, kita tahu dengan beberapa nama kan yang memperjuangkan Tok Janggut dan sebagainya. Jadi pada mereka, ya mungkinlah pada anak muda, nasionalisme ni sesuatu yang iyalah, ya benda yang perjuangan lalu. Tapi kenapa kita nak kaitkan kita ni? Saya pun lahir dalam keadaan semua dah ada kemewahan. Betul tak? Kita tak perlu. Kita bila lahir ya, saya ayah dah ada kereta. Kita dah ada semua kemewahan yang tak dimiliki oleh perjuangan orang yang lama. Tetapi mereka berjuang tanpa kita kata mengira penat lelahnya perjuangan. Ya, pada saya satu siri perjuangan orang-orang lama perlu acap kali perlu kita siarkan ya supaya kita dapat mempelajari sesuatu daripada mereka. Saya nak bawa sedikit ya tentang perjuangan Tok Janggut ya. Tok Janggut dahulunya ya seringkali dikatakan kita kata apa? Penderhaka ya, kerana dia Sultan waktu itu dipengaruhi oleh Sultan Kelantan, dipengaruhi oleh pihak British. Dalam buku ya keluaran ya Tok Janggut Pejuang atau Penderhaka ya, didedahkan di dalam buku tersebut ya, saya pun lupa nak bawa hari ini ya, bagaimana Tok Janggut ini yang selepas beliau dikalahkan ya, perjuangan beliau ini sebenarnya kita tahu bukan satu perjuangan yang hanya kerana beliau pembesar tak dapat, ini berbalik pada sejarah kan, kerana cukai dah. Tetapi sebenarnya perjuangannya adalah kerana beliau nak menjaga, kita kata apa ni, anak watan itu sendiri, menjaga hak sebagaimana yang diamalkan secara tradisi pada zaman kerajaan kita dahulu, masyarakat melalui tradisi. Dan dalam gambar tersebut, Tok Janggut ini yang sedihnya, bagaimana gambar beliau selepas ditembak, beliau meninggal, mayatnya digantung kaki atas, kepala di bawah. Ya, digantung untuk dipaparkan kepada masyarakat. Beginilah kalau anda anti kita kata British kan. Sedihnya kita yang melihat dan gambar tersebut ditemui oleh arwah profesor saya, Profesor Anwar Mahmud pada tahun 2001 di Archive London. Sebab kita tahu zaman dulu ya British dia sentiasa merakamkan aktiviti mereka. Ya, dan gambar ini ditemui hanya pada tahun 2001. Ya. Dan dalam gambar itu kemudiannya diletak, ditunjukkan bagaimana diseret kemudiannya mayat Tok Janggut ya di sekitar Pasir Putih untuk menunjukkan kata kepada rakyat inilah akibatnya. Jadi kita lihat bagaimana satu tindakan yang kejam yang dilaksanakan oleh pihak British. Jadi adakah kita nak anak muda kita masih lagi leka dan lalai teruk penat jerih pengorbanan nyawa yang diberikan oleh kita kata para pejuang kita ya. Okey, berbalik kepada faktor kewujudan negara bangsa ya. Kalau kita lihat ya dalam konteks nasionalisme ini satu perasaan cinta kepada tanah air kita kan. Biasanya memang kita nasionalisme ini dipertunjukkan melalui perjuangan atau tindakan kita menentang penjajah. Ya. Cuma sekarang ini bagaimana kita nak melahirkan semangat nasionalisme? Kita tak ada dah, kita merasakan kita berada dalam satu dunia yang kita dah aman. Tetapi bagaimana kita nak menunjukkan semangat nasionalisme ini? Ya, banyak caranya. Kita ada sentimen kebangsaan kan? Kita ada lagu kebangsaan, hayati bendera kita, ya. Pernah ditayangkan dulu ya ada satu social eksperimen ya di negara kita ya. Ditunjukkan di restoran Pizza Hut ya. Semasa kita kata apa ni customer lah kan, makan rakyat kita ni lah orang Malaysia kesemuanya kat jenis kaum yang ada di Pizza Hut ketika itu sedang makan, sedang mengambil berdiri untuk mengambil order ya, tiba-tiba dipasangkan lagu negaraku ya. Menarik, saya tengok ada yang kiri pandang tak tahu apa tindakan, apa reaksi yang perlu buat. Perlahan-perlahan seorang bangun, mereka semuanya bangun ya untuk menghayati lagu negara kita. Jadi ini pada saya satu semangat yang ditunjukkan oleh mereka, contoh yang terbaik. Dan banyak lagi kalau kita melihat eksperimen, social eksperimen yang dilakukan oleh warga Malaysia di dalam YouTube. Menarik kerana mereka pada saya merupakan kumpulan yang nak membawa satu budaya bangsa Malaysia. Kerana kita seringkali kalau kita lihat di Thailand ya, di pasar pun dipasangkan lagu kebangsaan, setiap rakyat Thailand berdiri.
Cuba kita buat social eksperimen di negara kita. Pasal tani ke, kita pasal lagu negaraku. Apa reaksi rakyat kita? Ya, apa reaksi mereka? Boleh kita buat. Mungkin nanti para pelajar kita boleh buat satu social eksperimen ini ya, untuk kita melihat sebenarnya apakah realiti ya dalam kita membina bangsa kita. Dan yang keduanya adalah patriotisme. Patriotisme ini merujuk kepada lanjutan daripada perasaan nasionalisme, lanjutan daripada perasaan sayangkan negara, tetapi ia sebenarnya elemen yang lebih dekat ya, ataupun elemen yang kita kata rapat dengan diri kita, datang daripada hati kita. Ya, sayangnya kita kepada hati kita ataupun kita kata menuju direct secara individunya. Kalau nasionalisme ni secara berkumpulan, pembentukan secara berkumpulan, tetapi patriotisme ini lebih datangnya kemuncaknya ya, kita kata daratan kita, datang dari diri-diri kita, sehingga kemuncaknya kita boleh berkorban nyawa untuk tanah air tercinta. Ya, kita dah tak fikirkan, kita hanya fikirkan inilah perjuangan kita. Jadi saya nampak isu patriotisme ini yang tertarik kalau saya nak bawa sedikit ya dalam isu fenomena kita sekarang ini, suasana sekarang ini dalam bentuk keadaan pandemik yang kita berlaku ini, COVID-19 ya. Saya bawakan ya dulu ya, bila kita memperkatakan tentang vaksin ya, saya pun merupakan orang yang lewat juga asalnya, golongan yang lewat juga untuk mengambil vaksin ya. Sebab saya kata kita pun rasa macam kadang tercuak juga kan. Betul ke ini bukan agenda propaganda dan sebagainya kan? Betul ke ini bukannya satu kita kata apa konspirasi dan sebagainya? Tapi bila saya lama-kelamaan saya letakkan satu perasaannya, sebenarnya bila kita mengambil tindakan untuk mengambil vaksin, bukan hanya untuk diri kita tau. Kita try cuba hayati ini. Sebenarnya bukan untuk diri kita. Sebenarnya ini adalah satu tindakan kita yang berbentuk patriotism. Sebab apa saya katakan patriotism? Sebab kita nak lihat bagaimana kerajaan cuba nak membentuk herd immunity. Kan? Immunity berkelompok. Kalau kita bukan dalam golongan tersebut, siapa lagi? Kalau kita bukan golongan yang nak bersama kerajaan, siapa lagi? Mati bila-bila, masa saya kata pada kawan-kawan saya, kepada anak murid saya, mati bila-bila boleh mati. Ya, mati kita tahu, mati kita tak tahu bila, tapi kita akan mati. Tetapi bagaimana kita nak menunjukkan bahawa sentimen patriotism ini ada pada diri kita. Maka marilah kita bervaksin supaya bila kita ada herd immunity, kita boleh bebas. Kita boleh bebas ke mana-mana. Dan inilah salah satunya patriotism yang nak saya bawakan ya. Dan yang ketiganya integrasi ya. Bila kita menyatakan integrasi ini merujuk kepada satu identiti nasional ya, di kalangan yang kita kata golongan lah, kumpulan terpisah dari segi kebudayaan, sosial ya, lokasi dan juga daripada dalam sebuah unit politik lah. Contohnya lah Sabah, Sarawak kan, integrasi dari segi wilayah, integrasi ekonomi, kebudayaan, sosial, pendidikan dan sebagainya lah. Dan integrasi ini sebenarnya satu matlamat untuk mengukuhkan ataupun untuk menyatukan kita ya, rakyat Malaysia. Dan integrasi ini sebenarnya untuk menghilangkan perasaan perkauman. Dan juga kita kata apa sajalah kenegerian ke atau apa fahaman yang sempit ya, di kalangan rakyat kita ya. Dan inilah pada saya integrasi kita bawa kita kata apa ni satu semangat integrasi dalam negara kita supaya kita nak hak setiap rakyat ataupun hak setiap negeri terjaga. Dalam kita membicarakan kemerdekaan, kita hanya melihat kepada dalam konteks semenanjung. Dan bila kita membicarakan tentang Malaysia ya, kita melihat kepada penyatuan ya di antara Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. So dari sinilah saya melihat kepada integrasi yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia amat bersesuaian dengan kehendak rakyatnya. Bukanlah kehendak rakyat sebenarnya ataupun ini yang dibawa kepada rakyat. Kalau anda lihat, saya pernah dulu ya meja ya, kalau saya melebihi masa mohon sedangkan saya kadang-kadang kita bercerita seronok ya. Saya teringat dulu ya semasa saya membentangkan satu paper ya, satu artikel berkaitan dengan konflik etnik di selatan Thailand ya, tentang bagaimana 4 wilayah selatan Thailand ya, sejarah kehidupan dan juga kita kata apa penderitaan kesesaran mereka untuk menuntut untuk bebas daripada kerajaan Thailand ya, 4 wilayah di selatan Thailand. Ialah Naratiwat, Patani dan juga Satun. Ya. Bila saya membicara, saya bercerita ni kan, kemudian satu soalan ditanya pada saya ya, cukup cantik ya. Saya pun terfikir lama juga. Beliau bertanya, bila bukan terfikir lama, cara nak menjawab tu bagaimana. Saya terfikir sebab tak nak mengganggu gugat ataupun kita kata mencetuskan polemik konflik ya. Beliau bertanya saya,
Kenapakah kita tidak melaksanakan dasar asimilasi yang dilaksanakan oleh kerajaan Thailand ke atas warga 4 wilayah selatan Thailand ini? Ya, ke atas Malaysia. Bermaksud kenapa kerajaan Malaysia tak mahu laksanakan dasar asimilasi ke atas kaum-kaum yang dari segi sejarahnya merupakan kumpulan imigran yang ada di negara kita, supaya bila dasar asimilasi ini dilaksanakan akan wujud satu, kita kata apa, kelompok atau kaum yang baru. Kerana dasar asimilasi ini mengubah, totally mengubah segala kebudayaan. Ya, kita kata apa ni, kelompok A dan B, kelompok B berubah menjadi kelompok A. Beliau bertanya, bayangkan soalan tersebut ditanya. Dan dalam keadaan ramainya, kita kata audiens ya, saya terfikir. Kemudian saya melihat sebenarnya, inilah yang kita amalkan, integrasi. Kita bukannya sebuah kerajaan yang menindas hak setiap etnik. Setiap etnik diberi peluang untuk kita kata apa ni, menghayati berada kelompok etnik mereka, merayakan budaya mereka, berpakaian, makan dengan cara budaya mereka, berbahasa. Dan juga kita ada sekolah vernacular di negara kita. Jadi bagaimana kerajaan kita kata melalui nak cuba membentuk satu negara dan juga nak membina bangsa dalam keadaan yang lembut. Dalam keadaan yang semua merasa semua berada di dalam satu landasan yang kita kata sama-sama merasa seronok, aman dan damai. Sebab kita tak laksanakan asimilasi bagaimana kerajaan Thailand. Bagaimana sampai sekarang ini ya, pergolakan nak pergi ke selatan Thailand pun kita dah jadi takut. Tapi itulah ya, kenapa ya masih di kalangan kita, masih di kalangan rakyat kita yang tak nampak benda ini, yang tak nampak konsep yang dibawa oleh kerajaan integrasi ini. Ya, pada saya bila mereka nampak, ya, dan harapan saya mereka nampaklah, tengoklah ya bagaimana anda sekarang ini tak kira setiap kaum anda boleh mengamalkan apa saja yang dari diri anda, identiti anda, anda tak pernah dihentikan, dimatikan ataupun dikebumikan identiti anda. Anda bawa ke mana saja. Ya? Dan kalau kita berbalik kepada satu lagi yang kalau kita lihat kepada penggalak nak mewujudkan negara bangsa ini ada dua, nasionaliti dan demokrasi. Okey, dalam aspek nasionaliti ini ya kita lihat ya bagaimana sebagai contoh kewarganegaraan. Inilah kerajaan membina kewarganegaraan. Daripada kewarganegaraan inilah kita membentuk satu identiti kepada semua rakyat kita. Kita ada kad pengenalan yang sama. Ya, inilah konsep pemilikan nilai bersama. Ya, jadi dalam faktor kebersamaan, perasaan berkongsi milik, kita ada budaya kebangsaan, kita ada sistem politik, kita ada bahasa, inilah yang akan menyatukan kita. Dan kalaulah setiap rakyat melihat bahawa nasionaliti ini sentiasa ada di hati kita, maka mudah laluan kita nak membina negara bangsa. Dan yang keduanya demokrasi. Demokrasi ini dari rakyat kepada rakyat untuk rakyat. Itu kita kata apa ni, konsep yang biasa kita dengar kan. Dan demokrasi inilah alat nak mewujudkan keutuhan pentadbiran dan juga kita kata apa ni direstui oleh rakyat lah. Berbalik kepada tiga asas yang saya kata pendekatan untuk kita melihat negara bangsa. Dan demokrasi inilah bagaimana kita lihat rakyat, setiap rakyat dia mendapat hak, ya kita boleh berkongsi ideologi yang sama dalam memilih pemerintah. Jadi kalaulah kita tak bertentangan dengan kedua elemen ini, maka arah kita untuk membentuk negara bangsa insya-Allah ya kita ke arah landasan yang betul. Jadi ini saya bawakan tadi. Dalam kita membina negara bangsa kita kena melalui 4 fasa ini ya. Bina negara selesai. Bina bangsa. Inilah bina bangsa. Adakah kita telah selesai dalam proses ataupun bagaimana? Ini yang saya nak setiap daripada kita melihat ya. Kemudiannya penyertaan rakyat. Okey, fasa ketiga penyertaan rakyat ini boleh berlaku sekiranya bina bangsa tersebut telah dihayati, telah kita kata apa ni, dilihat oleh, telah dimati atau dihayati oleh bangsa kita. Selesai level kedua ni, tahap kedua, baru kita boleh injak kepada tahap ketiga yang mana penyertaan rakyat menuju pada semua rakyat tanpa kita rasa tak ada perasaan diskriminasi, bersama-sama ya untuk membawa negara kita. Dan yang terakhirnya pengagihan nilai dalam masyarakat. Ini fasa terakhir. Kalau selepas ketiga fasa, bermaksud fasa ini rakyat dah boleh menerima setiap kita kata apa yang ada, kekurangan kelebihan dalam setiap rakyat, dan waktu inilah barulah pengagihan nilai dalam masyarakat boleh kita laksanakan. Barulah ada kita bermaksud setiap orang merasakan okey kita dapat hak yang sama.
Sekarang ini masing-masing dah mempunyai hak. Tapi perasaan tu rasa seolah kata macam setiap ada kaum yang merasakan dia kaum yang kedua, kaum ketiga. Tak ada. Kadang-kadang saya heran je bagaimana timbulnya timbul kami ada kaum warga negara kedua, warga negara ketiga. Kadang-kadang saya heran kalau kita wujud begitu, berbalik lihatlah contoh di Singapura. Bagaimana rakyat Singapura. Bagaimana kewujudan kaum Melayu sebagai warga kedua di Singapura. Jadi adakah kaum etnik yang lain berada di landasan yang sama dengan di negara Singapura ataupun tidak? Adakah kewujudan kita ni, kalau kita nak berbalik, saya lihat satu fun facts yang dibawa, saya pun lupa dah mana, yang menyatakan bahawa bukan fun fact satu kenyataan yang saya kongsi. Sahabat saya berkongsi pagi tadi, saya pun sempat sekali lalu baca, ditulis oleh kita tahu ni rakyat berbangsa kaum Cina, yang menyatakan bahawa apa lagi yang etnik lain mahukan, dia kata kita ini diberi satu, kita kata apa, kewarganegaraan. Kita diberi satu kewarganegaraan yang bukan sesuatu yang, maksudnya bukan sesuatu yang ada di negara kita. Kerana di Malaysia, dia kata dulu di tanah Melayu, orang Melayu, tanah Melayu adalah di bawah kita kata unit society, kelompok, ada satu kelompok. Tetapi kedatangan imigran dalam pergolakan menuntut kemerdekaan, bagaimana etnik ini diberi tadi jus soli, bagaimana Dr. Suhaimi membicarakan konsep jus soli tersebut. Rakyat, kita kata kaum lain diberi kewarganegaraan. Dia kata kenapa, dan juga dia kata di Malaysia ni lah satu-satunya, dia kata sebagai contoh saya katakan orang Cina, dia boleh berbahasa Cina, bersekolah Cina. Dia katakan mengamalkan budaya Cina. Jadi kita kenapalah rakyat tak faham lagi, dia kata betapa bahagianya kita di negara kita. Betapa bahagianya kita di Malaysia ini. Jadi pada saya seronok saya baca. Kerana apa? Ini sebenarnya satu hasrat daripada realiti rakyat kita sebenarnya. Bukan semua yang menentang, bukan semua yang kita melihat, kita kata menjadi adu domba negara kita. Yang majoriti atau kebanyakan rakyat negara kita ke arah yang nak bina bangsa. Cuma kita mengharapkan sekiranya kepimpinan ini membawa ataupun dasar ada lebih kepimpinan membawa kita ke arah yang laluan yang betul, insya-Allah tak ada halangan kepada kita. Dan ini kita lihat terima kasih Dr. Azlah. Nampak bersemangat bercerita ni sampai saya tak sempat nak masuk ke pusingan kedua ni. Okey, nanti kita sambung nanti untuk pusingan kedua. Okey, baik. Jadi saya nak lontarkan pusingan kedua kepada Dr. Suhaimi semula. Okey. Dikatakan mengisi kemerdekaan negara bermaksud ahli masyarakat merasai peranan yang dimainkan oleh universiti. Di sini, cerdik pandai universiti harus membentuk minda masyarakat progresif, dan cerdik pandai perlulah meyakinkan ahli masyarakat bahawa mereka mempunyai potensi dan keupayaan mencorak kehidupan dan hala tuju perjalanan hidup mereka. Jadi persoalan saya kepada Dr. Suhaimi, bagaimanakah minda dan jiwa masyarakat dapat dibentuk supaya pemikiran dan jiwa lebih produktif dan proaktif? Dipersilakan, Doktor. Baik, terima kasih moderator kita. Soalan yang baik dan menarik. Apa peranan kita sebagai FTA lah kan, dalam erti kata yang lain. Dan di sini nak memastikan rakyat kita berada di landasan yang betul, dari segi pendidikan lah yang kita katakan di sini. Dan dalam hal ni kita kena lihat bahawa pertama, kalau kita lihat mengapa berlakunya perubahan dasar-dasar pendidikan negara kita, dan dia perlu seiring dengan kehendak semasa dan juga perubahan zaman. Daripada pendidikan kita, daripada vernacular, lalu kemudian kita berpecah belah ketika itu. Merdeka kita adanya Penyata Razak, Penyata Rahman Talib, kemudian dasar pendidikan negara kita 1974 dan seterusnya, sehingga kini. Jadi sudah tentu di situ ada nilai makna yang kita nak bina minda merdeka di situ dalam konteks pendidikan. Jadi kalau untuk itu, maka yang di sini tentulah pendidikan itu menjadi teras kepada kita katakan sebagai tulang belakang kepada perubahan masyarakat tersebut. Jadi
di sini betapa perlunya bila kita katakan dasar pendidikan, ya, kita bermaklumlah tentang konsep Jerry, ya, jasmani, rohani, ya, dan seterusnya. Kita dapat lihat di sini daripada konsep itu pun dah kita boleh katakan ia satu terjemahan kepada minda itu bukan sahaja bersifat abstrak tetapi nyata yang perlu kita diubah dalam kalam masyarakat kita. Itu sebabnya kita ada sistem pendidikan daripada pendidikan rendah awal, ya, daripada pendidikan awal kanak-kanak sehinggalah, ya, ke peringkat pengajian tinggi. Justru dengan itu kita dapat lihat, ya, ini mencerminkan sumber tenaga manusia yang kita nak hasilkan, ya, dan ia memberi kesan kepada produktiviti. Dan apakah mata-mata akhir kita dalam membina insan ataupun warga negara yang kita katakan proaktif itu. Jadi inilah peranan kita yang mana pihak universiti ya, perlu memainkan peranan signifikan kepada masyarakat. Maknanya beberapa program perlu dilancarkan, ya, seperti program seperti yang kita anjurkan sekarang ini, ya, tentang pendidikan sepanjang hayat itu diperkenalkan. Ya, kadang-kadang pendidikan sepanjang hayat, bahawa belajar itu baru kita sedar, ia rupanya sebagai satu proses yang walaupun kita di alam pekerjaan tetapi kita masih belajar dan terus belajar, ya, dan ini juga menjadi tuntutan mana-mana agama pun, ya. Jadi, ya, bagi saya perlu ada dihidupkan budaya itu, bukan sahaja peringkat universiti tetapi bagaimana di peringkat universiti itu dapat menerapkan, ya, sehinggalah di akar umbi, ya, itu boleh tercapai. Kita perlu ingat bahawa dalam konteks keluarga Malaysia yang cuba ditengahkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri kita di sini, ya, sudah tentu kita mempunyai matlamat yang sama, ya. Lantas dari itu, ya, kita dapat lihat ia bukan sahaja memudahkan urusan kita untuk membina negara bangsa tetapi kita berpaksikan kepada perlembagaan dan rukun negara. Itu sahaja. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syami. Jadi saya nak sambung sekali lagi kepada Dr. Aslam. Okey, tadi dikatakan tadi penghayatan erti kemerdekaan dalam kalangan generasi muda perlu dilaksanakan secara berterusan supaya semangat cintakan tanah air tidak luntur dan tidak dilupaikan oleh rakyat. Nilai cinta tanah air harus diterapkan sejak dari bangku sekolah kerana generasi muda lah bakal menggantikan pemimpin negara pada masa depan. Jadi persoalan saya, apakah kemerdekaan dari sudut pandangan doktor untuk memastikan semangat cintakan negara ni wujud pada rakyat? Okey, baik. Terima kasih moderator. Sesuai soalan ini dengan slide saya terakhir itulah. Saya tunjuk sekejap lah, ya. Tak apa juga tadi nak tunjukkan. Okey, dalam slide tadi, ya, yang saya sekejap, ya. Bila kita menyatakan berkata tentang bagaimana kita erti penghayatan, ya, kemerdekaan, ya, yang saya lihat sini macam sebenarnya saya katakan tadi kita telah melalui satu fasa yang menuntut negara telah berjaya. Sekarang ini adalah satu fasa untuk menjaga negara kita. Dan ini pada saya perlu dihayati oleh setiap anak bangsa kita. Ya. Kita lihat ya negara kita merdeka, ya, dengan melalui satu perjanjian kemerdekaan. Ramai yang pada saya hanya melihat ini satu dalam konteks yang oh ya merdeka kita lah kan. Perjanjian kemerdekaan quid pro quo 4+1, bagaimana 4+1 bermaksud 4 perkara yang diterima oleh orang bukan Melayu dan 1 perkara yang diterima oleh orang Melayu. Pengorbanan orang Melayu dalam menerima dalam konteks kewarganegaraan ini. Jadi ini pada saya yang merupakan satu kita kata tonjak elemen yang kita bawakan dalam perlembagaan kita. Ada sekarang ini kita bawakan dalam perlembagaan kita. Dan dari sinilah kita melihat bahawa bukan ini saja yang perlu ada dalam jiwa anak bangsa kita, bahawa di sini sebenarnya terbentuk bangsa kita daripada 4+1 itu. Jangan lupa, jangan sekali lupa. Ya, bahawa inilah tonjak ataupun asas kemerdekaan kita, dan apabila selepas 12 tahun kita melalui kemerdekaan, kita tergamam dengan satu peristiwa yang amat menyedihkan, ya, iaitu 13
peristiwa 13 Mei 1969, 12 tahun selepas kita merdeka. Dan kemudian dari sinilah lahirnya rukun negara. Dan rukun negara ini yang pada saya merupakan pasak ataupun kita kata satu asas kepada setiap bangsa kita untuk setiap orang menghayati benda ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Pada saya kalau setiap daripada rakyat negara kita tak boleh ataupun tak ambil tahu, tak ambil endah dengan 5 perkara ini, menjawablah kita bagaimana generasi muda nanti membawa negara kita. Kerana sekarang ini adalah kita yang masih hidup ini ya, Major Dr. Suhaimi, kita ni mampu untuk memaklumkan ataupun maklumkan kepada anak muda kita atau pada pelajar kita, yang mana pelajar kita pun kita tahulah ya, bila pelajar PJJ ni mereka merupakan dapat satu keistimewaan. Kerana mereka golongan yang matang, bijak dah matang dah dalam situasi yang matang, dan mereka boleh impak ataupun boleh membawa kefahaman ini kepada generasi anak-anak mereka, rakan mereka dan sebagainya. Jadi inilah pada saya pasak yang perlu setiap daripada rakyat pegang, rukun negara. Ya, zaman dulu kita ada masalah dalam buku tulis kita setiap hari kan. Perasan tak tu Meji, ingat tak buku tulis kita kan? Ada rukun negara di belakangnya. Jadi dekat buku surat belakang tu. Muka surat belakang kan. Okey, sekarang ini adakah anak muda ataupun generasi baru ini mampu lagi berpegang kepada ini? Ya, itu saya lontarkan kemulalah pertanyaan kepada tuan-tuan dan perempuan. Itu saja daripada saya ya, Meja. Terima kasih. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Di mana boleh saya simpulkan daripada pusingan pertama dan juga pusingan kedua tadi, bahawa kita perlulah menjiwai kemerdekaan dalam konteks modal insan supaya menjadi modal insan kelas pertama yang disebutkan oleh Dr. Suhaimi tadi, iaitu mempunyai pemimpin yang berwawasan, intelek dan berani mengambil risiko. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Dr. Azlah tadi, dalam pembentukan bangsa, kita perlu melalui 4 peringkat, iaitu bina negara, bina bangsa, penyertaan rakyat dan pengagihan nilai kepada masyarakat. Dan apa yang penting, boleh saya simpulkan di sini, kita suka ataupun tidak suka, kita tidak lari daripada rukun negara. Apa yang diperkatakan oleh Dr. Azlah tadi, kita perlu berpegang kepada rukun negara. Jadi, alhamdulillah, kita telah sampai ke hujung forum Jiwa Merdeka yang dijalankan secara langsung pada pagi ini. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Suhaimi dan juga Dr. Nur Azlah Syam di atas kesudian meluangkan masa untuk menjayakan program pada pagi ini. Saya selaku wakil penganjur memohon maaf jika ada kesilapan dan terkasar bahasa semasa program ini berjalan, dan semoga kita berjumpa lagi. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis Saudari Nurliana Zainuddin. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Meja Besara Norzila binti Aziz serta ahli-ahli panel kita pada hari ini atas perkongsian yang menarik dan bermanfaat. Burung merpati terbang tinggi, hinggap seekor di dahan jati, rukun negara tersemat di hati, moga kita bertemu lagi. Dengan berakhir yang pantun itu sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program kita. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin memohon maaf andai terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang saya mengacarakan program ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan saya. Jutaan terima kasih kepada moderator, ahli panel dan semua hadirin yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku bangga melihat pohon bangsa menjulang tinggi. Tinggi menjulang di puncak bumi. Bukti kepelbagaian bisa harmoni. Di seluruh dunia kita dibangga, bangsa makmur, bangsa Malaysia. Kian hari angin bertiup, namun kini lihatnya bak ribut. Duhai bangsa, apa sudah terjadi?
demi kepentingan diri. Pohon bangsa, kamu biar di badai ribut ini. Bangsa Malaysia, bangsa makmur, keharmonian dan kesejahteraan nikmat yang indah. Namun dalam kesenangan ini hari, silsilah tumpah darah jangan dilupa. Korban nyawa jadi tukaran, hasil pengorbanan tokoh negarawan. Duhai bangsa Malaysia yang ku cinta, jangan alpa, jangan leka. Andai ribut ini kau biar melanda, kelak nanti pohon bangsa ini hancur semua. Ini tanah air, tumpah darah kita. Kemakmuran negara perlu dijaga. Tanda syukur, tanda cinta. Bersyukur kita menjadi bangsa Malaysia. Pernahkah anda terfikir nak sambung belajar ke atau nak kerja? Macam mana nak mulakan dulu Kerja dulu ke atau terus belajar? Peningnya. Jangan pening-pening. Tenang. Jangan kusutkan kepala. Dengar ni. Konsep pendidikan sepanjang hayat sebenarnya sangat luas. Konsep ini termasuk proses pendemokrasian yang memberi peluang seluas-luasnya kepada setiap individu tanpa mengira kelas sosial, kaum, umur dan jantina. Tapi kita tak ada masa. Macam mana? Sebenarnya, ia menekankan kepada proses pembelajaran kendiri dan bukannya proses pengajaran. Bahan-bahan dan pedagogi yang digunakan sangat sesuai dan mesra pelajar. Waktu belajar juga fleksibel dan kurikulumnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan keperluan semasa. Kalau macam tu, macam mana saya nak teruskan? Kalau nak tahu, kita boleh belajar secara formal seperti di sekolah, institusi pengajian dan pusat latihan vokasional, ataupun secara tidak formal iaitu berdasarkan pengamalan dan latihan di tempat kerja masing-masing. Pendekatannya boleh dipelbagaikan supaya mudah diakses pelajar seperti pembelajaran ataupun kursus secara pos. Macam menarik. Tapi ada tips ke nak sambung belajar? Ringkasnya, pendidikan sepanjang hayat ialah suatu proses pembelajaran yang berterusan bagi tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seseorang. Pertama, menguasai kemahiran pengurusan masa. Kena urus, bahagi dan atur masa seharian supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kedua, menguasai kemahiran membaca. Penting untuk mendapatkan maklumat dan fakta tentang sesuatu perkara. Ketiga, menguasai kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara berfikir dan terancang untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, menguasai kemahiran dan pembelajaran kendiri, mempunyai akses belajar secara kendiri dan berdikari mengikut minat, keperluan dan keupayaan sendiri. Oh ya ke? Ada isi borang tak? Maklumat di hujung jari je. Jom